ayat Quran pun dia Islamik, dia lebih Islam. Sebab yang tu yang diperlukan dalam syarak. Sebab tu dia panggil memahami tujuan syarak, maqasid, niat syarak tu apa. Niat syarak supaya kita pakai lebay buah ayat Quran ke? Niat syarak supaya kita berniaga dengan jujur. Balik kita kepada makna ikhlas. Sebelum kita buka pada soalan. Makna ikhlas, para ulama menyebut beberapa perkara. Yang pertama ialah makna yang tinggi bagi ikhlas. Kata mereka, ifradul haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Hanya menetapkan hanya semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan di dalam taat. Itu ikhlas. Pergi lebih dalam, dia panggil tasfiyatul fi' an mulahadatul makhluqin. Tasfiyatul fi' maksudnya kita bersihkan semua perbuatan kita daripada segala penilaian makhluk. Oh, susah tu. Kita kok mana pun kalau jadi tu imam ke, nak jadi siapa, mufti ke siapa, dia duk kira juga apa orang pandang kat aku. Tapi nak tasfiyatul fi', nak bersihkan supaya tak pentinglah apa yang makhluk kata, hanya penting apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Itu makam ikhlas. Sehingga sebahagian para ulama menyebut man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas ihtaju ikhlasihi ila ikhlas. Siapa yang dia rasa dia dah ikhlas, dia perlu untuk ikhlas kepada ikhlas dia. Faham kan? Kalau dia rasa aku ni ikhlas, dia perlu ikhlas untuk bersihkan rasa ikhlas dia tu. Dia duk fikir sendiri, dia tak abang kau, aku ni betul-betul aku buat ni lillah. Dia cakap dengan diri dia sendiri. Dia kata lagi dia rasa macam tu, dia tu makhluk, dia belum cukup ikhlas. Oh, tingginya makam ikhlas yang disebut oleh sebahagian para ulama. Sebahagian mereka menyebut al-ikhlasu istiwa'ul a'malul 'abd fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas adalah sama pada hamba tu amalan niat, nilai amal pada amalul 'abd sama, yang zahir dengan yang batin dia sama. Kalau dia sembahyang Allahu Akbar, kita nampak macam khusyuk, batin dia pun khusyuk. Bukan dia nampak khusyuk. Sekarang kan zaman selfie, zaman ambil gambar. Pemimpin nak sembahyang pun panggil pemberitahu duduk depan, kan? Oh, sagi sembahyang jemaah, orang lain duduk sembahyang jemaah tak hari. Depa sembahyang jemaah sekali tu dia masuk penuh malam tu gambar sembahyang berjemaah. Kalut manusia ni. Kata pi kat siapa pun. Semua sembahyang berjemaah beramai-ramai. Mana ada orang sembahyang jemaah seorang-seorang? Memanglah sembahyang jemaah ramai-ramai. Lepas tu yang pengampu ni pun ampulah. Tak ada lah pemimpin yang sembahyang jemaah macam ni. Suruh pergi sembahyang subuh masjid. Wariya'u an yakuna zahiru khairun min batinihi. Dan riya di mana zahirnya lebih baik daripada batin dia. Zahir kita ni lebih baik daripada batin kita, yang tu nama riya. Wasidqu fil ikhlas an yakuna batinuhu a'mar min zahirihi. Yang benar bagi ikhlas itu di mana batin dia lebih baik daripada hak zahir dia. Tapi kalau sekiranya zahir dengan batin dia sama, nama dia ikhlas. Tapi kalau kualiti ikhlas dia as-sidq lebih tinggi lagi, hak dalam lebih baik daripada hak luar. Hak tu lebih tinggi, kata dia. Sebahagian para ulama menyebut, ulama kerohanian menyebut, al-ikhlasu nisyanu ru'yatul khalq bidawamin nazru ilal khaliq. Ikhlas itu di mana lupa pemandangan hamba kerana sentiasa teringat kepada pemandangan Tuhan. Ahli-ahli sufi kerohanian sebut, sufi ni ada yang bagus, walaupun ada juga kadang-kadang yang pening-pening, tapi yang bagus ramai juga. Dia kata, aku masuk melihat Kaabah, aku masuk ke dalam Baitullah, pertama aku melihat Kaabah, aku masuk lagi ke Baitullah, aku tidak melihat melainkan Allah. Masa awal tu duk kagum, hitam, tak teringat ke Tuhan. Tapi aku masuk lagi sehingga akhirnya
Dia kata, sebahagian mereka sebut, aku masuk ke dalam masjid, aku melihat ukiran-ukirannya indah. Aku masuk ke dalam masjid, aku nampak Kaabah. Aku masuk dalam masjid, aku tidak nampak lagi melainkan Allah. Kerana nak didik diri. Masa awal itu dia terkejut sikit. Lupa di atas apa yang tak perasan dah makhluk kata apa. Hanya ingat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kata. Sehingga makhul tabi'in dia menyebut, ma akhlasa 'abdun qad 40 yawman illa zaharat yanabi'u hikmati min qalbihi 'ala lisani. Tak ada satu hamba, kata makhul, bukan nabi, bukan hadis, tak ada satu hamba yang ikhlaskan diri dia 40 hari, melainkan akan terbitlah daripada zahirlah hikmah daripada jantung hatinya dan di atas lidahnya. Manusia bila Tuhan bagi Allah bukan bagi hikmah kepada semua orang. Allah bagi yu'tal hikmatu man yasha. Allah bagi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Sebab tu bila Allah bagi hikmah, Allah telah utiya khairan kathira, Allah telah bagi pemberian yang banyak. Bila orang tak ada hikmah ni, kita fikir dia cakap pun meracau, tak betul. Tapi bila orang ada hikmah, kita suka duduk dengan dia, kita dengar dia cakap, sepatah perkataan dia, nasihat dia, pandangan dia terbit berenai. Bukan kata boleh duduk pergi latih-latih, pergi duduk jogging petang-petang cari hikmah, tak boleh. Dia kena ada hubungan bagus antara dia dengan Allah. Dia kena ada ikhlas antara dia dengan Allah. Sehingga apa yang dia cakap ada, kerana Allah menerbitkan keindahan-keindahan ungkapan itu daripada lidahnya. Kita minta Allah Azza wa Jal supaya berikan kepada kita hikmah, mudah-mudahan insya-Allah. Ada berapa darjat ikhlas? Sebelum kita buka soalan. Pertama, ikhrajul ru'yatal amal 'anil amal wal khalas min talabil 'awad 'anil amal wa nuzulu 'anil ridha bil amal. Ikhlas hak pertama dia kata, di mana keluarkan daripada tengok amal, hanya nampak Allah Azza wa Jal, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rasa dah amalan dia tu, dia rasa hak ni darjat yang tinggi dia kata. Bila dia rasa dia beramal banyak, dia rasa amalan aku ni tak ada apa, kerana Allah saja yang bagi aku boleh beramal ni. Kadang-kadang walaupun orang dia tak cakap, orang dia duduk saya nak dibandingkan aku dengan orang lain, rajin aku pergi masjid ni. Tapi dia tak kata ke orang lah. Dia tu duk perasan diri dia tu. Dia duk sembang dengan diri dia sendiri, tengok orang sebelah tu, dia ni balok. Nak dibandingkan aku, lambat lah kira. Dia tak pernah kata lah, tak nampak, tapi dalam jiwa dia ada benda tu. Tapi bila dia sampai kepada satu maqam di mana dia rasa Allah yang bagi aku amal semua ni, kurnia Tuhan belaka yang boleh aku beramal. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahad. Jika tidak kerana rahmat Allah kepada kamu, ma zakka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalaulah tak kena kurniaan Tuhan, Tuhan tak bersihkan siapa pun di kalangan kamu. Tapi Allah sama sekali. Tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Kurnia Tuhan belaka. Bila dia tengok, Masya Allah, di hati dia duk mai tengok, aku pun boleh beramal ni, Tuhan bagi ya. Hak tu dia kata darjat dia, darjat yang tinggi. Ada lebih darjat yang lebih tinggi daripada tu. Dia kata sampai dia rasa malu dengan Tuhan dengan amalan dia. Walaupun dia amal bagus dah, lepas dia amal dia rasa dia malu, pasal dia rasa hak Tuhan tak tertunai oleh dia. Sehingga sebahagian ahli-ahli kerohanian dia kata, inni la usalli raka'atain fa aqumu anhuma bi manzalati sariq aw zani alladhi yarahu an-nas hayaan min Allah azza wa jalla. Allah. Dia kata aku sembahyang 2 rakaat, lepas habis sembahyang 2 rakaat aku bangun, aku rasa malu macam malunya pencuri ataupun penzina yang mana orang ramai tengok, kerana aku malu di sisi Tuhan, aku sembahyang tak padan dengan hak Tuhan aku sembahyang. Kalut aku ni. Bila kita sedekah, sedekah itu Tuhan bagi kat aku banyak lagi, tak padan dengan aku bagi. Rasa malu dengan Tuhan. Sehingga sebahagian golongan salaf yang saleh malu nak angkat mata melihat langit kerana malu pada Allah Azza wa Jalla.
sebab rasa tak tertunai hak Allah Azza wa Jal dengan segala kurniaan Allah Azza wa Jal kepada hamba dia. Ini maqam ikhlas. Wa inna faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wallahu taala. Minggu depan kita sambung hadis yang berikutnya. Saya nak jawab soalan. Nak soalan. Mengapakah tarekat dikatakan sesat? Di manakah kesesatannya? Tariqah maksudnya jalan. Tariq. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tariq kan dia kata apa? Okey, jalan, bagi jalan. Tariqah maksud jalan. Jalan maksud jalan menuju Tuhan. Jadi jalan menuju Tuhan ni asal perkataan tariqah tak ada masalah. Kalau jalan tu betul sampai ke Tuhan, sampai. Tapi kalau jalan tu tak betul, tak sampai lah. Macam mana jalan nak sampai kepada Tuhan? Tuhan sebut dah. Tuhan cipta kita untuk apa? Allazi khalaqal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Tuhan untuk kita, dia nak uji kita siapa yang ahsanu amala. Siapa amalan dia yang paling baik. Tuhan tak kata aktsaru amala, siapa amalan yang paling banyak. Tapi dia kata siapa amalan yang paling baik. Dalam hidup ni kita tak perlu amalan paling banyak, tapi kita perlu amalan paling baik. Kata Al-Fudail bin Iyad, amalan yang paling baik ialah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Kalau niat ikhlas tapi tak betul, tak boleh. Main-main dengar kuliah malam tu duk teringat akhirat, semangat. Lepas tu imam bagi salam 2 rakaat sembahyang subuh, dia sambung lagi 6. Dia sembahyang apa panjangan dia? Dia kata tekat tu imam nak buat 2, aku hari ni kena buat 8. Dia kata, aku semangat ni. Walaupun dia ikhlas, kata tak boleh. Nabi kata 2 rakaat lah. Tak apalah hak Nabi kata tu, tapi aku hak 6 lagi pun ikhlas. Ikhlas tak boleh kerana tak bertepatan dengan apa yang Nabi SAW tunjuk. Mesti begitu juga haji, begitu juga semua amalan. Tarekat kata tarekat, kalau dia ajak hak tarekat tu sama macam hadis Nabi SAW, diterima. Tapi kalau dia duk ajak hak belah lain tak sama dengan Nabi, tak diterima. Malangnya sebahagian daripada turuqus sufiyah, banyak sufi-sufi yang saleh, tapi sebahagian turuqus sufiyah dia bukan nak naik ajaran Nabi, dia nak naik hak dia. Masuk tarekat 6 hari, lama-lama dia cerita tok guru kita ni jangan main. Orang duk kalau nak cerita nak Allah dan Rasul, dia duk kira tok guru. Dia tengok dia tahu dah apa yang dalam hati tu dia. Nabi sendiri terpaksa tanya, tok guru tu tengok dah tahu dah. Itu juga golongan yang duk dakwah, yang duk buat salawat ke apa ni, nak menyasyid lah, tapi dakwaan yang bukan-bukan. Nabi mai dalam majlis mereka, Nabi hadir dalam majlis mereka, pakatlah lambai tangan, hak lain pun lambai. Nampak tak? Nampak? Siapa tak nampak? Nak apa? Kata tak boleh. Tapi lambai. Sebenarnya dia bukan nak cerita Nabi sangat. Cerita ni cerita merepek. Kalau Nabi SAW wafat, sahabat berkhilaf pendapat sampai perang. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang main habang kata Ali ni menantu Nabi sayang, Nabi gosot Ali tu. Kum ya Aba Turab, Nabi gosot Ali tu, Nabi sayang ke Ali. Fatimah pun Nabi sayang, lagi sayang anak dia. Aisyah pun Nabi sayang, isteri dia sayang ke Aisyah ni. Sayang ke Aisyah ni, dia ambil hari Saudah binti Zam'ah, isteri dia bagi Saudah bagi ke Aisyah kerana Saudah tahu Nabi suka duk rumah Aisyah, Nabi sayang ke Aisyah. Tak ada seorang pun depa yang berkhilaf pendapat Aisyah telah berperang dengan Ali. Kerana selisih pandangan masalah isu Sayyidina Uthman.
Tak pernah Aisyah kata, wahai Ali, hang jangan duk lawan aku. Malam tadi aku tidur, Nabi mai. Kalau Aisyah nak kata pun bukan pelik. Ingat dia duk tidur dengan Nabi. Nabi habaq kata, hang salah, aku betul. Aisyah tak kata. Ali pun tak pernah kata, sebenarnya nak habaq mai kat hamba bahawasanya ni malam tadi aku Nabi mimpi ke Nabi mai, aku salam dengan Nabi, aku tanya Nabi, yang duk lawan ni siapa betul? Aku betul, Muawiyah salah. Tak ada. Ni umat Islam perang di Syria, kena bom di Palestin, semua mereka tak habaq kata Nabi mai. Tiba-tiba duk mai kat belah Kedah, mai kat belah Selangor, kita pun pening. Pakatlah duk lambai. Saya bukan nak komplain pasal hampa duk menasyid ke apa, tapi dakwah Nabi mai ni berat ni. Apa kata orang bukan Islam kalau dengar kata Nabi mai kat belah Malaysia ni, tak pi kot neri-neri hak perang tu. Sebenarnya bukan nak cerita Nabi mai sangat, tapi nak ceritanya akulah hebat majlis aku Nabi mai. Yang tu saja. Kerana kebanyakan daripada benda-benda ni semua, saya bukan kata semua, ada yang soleh, ada yang ikhlas, tak maulah zalim ni semua. Kebanyakan daripada benda-benda ni kadang-kala sebenarnya dia nak penat diri masing-masing saja, walaupun bunyinya macam ikhlas, tapi semua nak cerita. Sebab tu tawaduk, saleh para ulama. Atha bin Abi Rabah, saleh, orang kulit, anak murid Ibn Abbas, semua berguru dengan Atha, alim dalam. Orang telah mimpi bahawasanya Rasulullah memuji Atha bin Abi Rabah. Orang jumpa Atha, bagi tahu Atha, aku tengok Rasulullah puji engkau. Atha kata, aku bagi amaran ke hang, jangan duk cerita benda ni pada siapa. Punya soleh. Kita cerita diri kita sendiri. Pernah di kalangan orang soleh, orang marihabat kata, aku telah bermimpi Rasulullah sebutkan. Telah ramai orang yang mendakwa macam ni, akhirnya mereka keluar menjadi khawarij. Kerana dia soleh. Habis tu mimpi jumpa Nabi tak betul. Mimpi jumpa Nabi betul. Tapi kalau jumpa Nabi seperti mana Nabi? Masalah kita tak kenal rupa Nabi. Dia mungkin menyerupa tu Arab mana, kita sangka Nabi. Memang syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain, hang sangka Nabi. Sebab itu Al-Hasan bin Ali nafikan beberapa orang yang mengaku dia berjumpa dengan Nabi. Apa hukum kenduri berkhitan? Macam ni lah. Nak buat kenduri ni, buat kenduri cara umum lah, buat kenduri lah. Tak payahlah kata kerana kau ni nak berkhitan ke apa.